Okey. Jadi hadis ni secara umumnya dia ada mutawatir, ada ahad. Hadis mutawatir yang diriwayatkan setiap generasi oleh bilangan yang tak mungkin mereka menipu. Tak mungkin mereka tersalah. Generasi sahabat, contohnya 10 orang di kalangan sahabat meriwayatkan fakta yang sama. Kemudian yang ambil daripada sahabat tabi'in terlalu ramai. Kemudian begitulah sehingga sampai kepada zaman pengumpulan hadis di dalam kitab-kitab. Sampai kepada Bukhari, Muslim dan seumpamanya. Hadis itu dinamakan mutawatir. Mutawatir memang qat'i, dia sebut. Kita yakini bahawa ianya memang benar-benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ni tak sampai tahap mutawatir, tetapi jika perawi dia perawi yang siqah, orang yang meriwayatkan hadis tersebut boleh dipercayai, juga kita boleh terima hadis tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau ada masalah di dalam perawi tersebut, di kalangan perawi tersebut, sebagai contoh perawi yang dhaif, lemah ingatan, ataupun perawi yang kazab, pembohong, ataupun ada berlakunya terputus silsilah periwayatan, menyebabkan hadis tersebut dinamakan hadis yang dhaif. Itu. Jadi kita dalam bab ini sebenarnya para ulama hadis, muhaddisin, banyak mereka telah menyelesaikan kepada kita. Kita cuma merujuk kepada kalam-kalam mereka saja. Jadi cara macam mana kita nak berinteraksi, yang pertama sekali kita usaha untuk mendapatkan kenyataan-kenyataan ataupun penilaian ulama terhadap status hadis. Zaman sekarang ni mudah dah. Banyak aplikasi-aplikasi yang kita boleh ambil manfaat untuk kita ketahui teks hadis tersebut daripada sumber yang mana. Dan bila kita dapat sumber, kita boleh lihat komentar-komentar daripada ahli-ahli hadis. Apa komentar Imam Bukhari, apa komentar Imam Abu Daud, apa komentar Imam Tirmizi dan seterusnya. Jadi kita memadai bagi kita orang awam ni ataupun orang yang baru lagi dalam ilmu hadis, memadai kita taklid, kita berpegang dengan penilaian mereka. Itu bagi kita penting untuk kita pastikan hadis-hadis ada sumbernya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan isu ini juga, secara umum saya nak sebut, di sana ada hadis yang palsu. Hadis palsu ni walaupun dia digelar sebagai hadis, tetapi dia bukannya kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punca palsu ni banyaklah. Antara punca palsu memang niat yang jahat daripada musuh-musuh Islam. Di antara punca palsu mungkin dengan fiqh Abu Hanifah, sibuk dengan bicara Maghazi Ibnu Ishaq, berkaitan dengan kitab sirah, ya, menyebabkan dia lihat kurangnya orang baca Quran, tak macam dulu. Jadi dia nak galau pembohongan yang tidak diterima oleh mana-mana ulama. Itu di antara niat dia. Dan termasuk punca pemalsuan hadis ini, di antara punca pemalsuan hadis juga tersilap. Kata-kata tokoh-tokoh yang tertentu, kata-kata hikmat, kata-kata kajian-kajian ahli perubatan di zaman dulu, kadang-kadang disandarkan kepada Rasulullah tanpa sengaja. Bila ada tokoh yang terus salah, terus asuh, anak murid dia yang terus menyebar tersebut adalah palsu. Tapi ini semua telah dibongkar oleh ulama-ulama. Antara yang penting juga
adalah at-taqarrub ilal umara, mengampu pemimpin. Itu juga di antara faktor pemalsuan hadis. Ada cerita khalifah di zaman khalifah Rashid dan seumpamanya, banyaklah baca hadis kerana nakkan hadiah nakkan upah daripada tokoh-tokoh pemimpin, jadi pengampu. Pengampu pun di antara faktor menyebabkan pemalsuan hadis. Zaman sekarang ni, kita dalam masalah kita tasabbut, kita nak tausik, nak pastikan hadis tersebut, kita tengok satu fenomena, orang menyebarkan hadis dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam apa tu. Macam mana tindakan kita? Yang pertama sekali, kita tawakuf. Kita jangan terlalu mudah untuk nak menyebarkan. Sebagai contoh, masuk bulan ini, sesiapa yang menyebarkan kelebihan bulan ini, maka dia dapat sekian. Siapa yang tak menyebarkan, dia akan ditimpa bencana. Kita pun rasa takut selalu. Terus kita forward kepada rakan-rakan. Itu tak sepatutnya. Kerana pembohongan, kerana penyebaran, walaupun kita niat baik untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita juga perlu buat semakan. Semakan, adakah itu betul hadis ataupun sebaliknya. Dalam pengalaman saya pernah tengok pernah jumpa satu hadis palsu yang saya rasa kemungkinan direka oleh Syiah tentang kelebihan Sayyidina Ali. Hadis palsu dan disandarkan kepada Imam Bukhari. Jadi disandarkan kepada Imam Bukhari hadis palsu. Cuba bayangkan, orang kita bila sebut Bukhari, dia percaya selalu. Tetapi siapa yang buat? Dia palsu terhadap sumber rujukan, kemudian dia palsu terhadap memalsukan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak berlaku. Bahkan pernah kita jumpa hadis palsu disandarkan kepada Imam Bukhari dan dikatakan, disebut oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. 3 kali palsu. Sandar pada Rasulullah dah salah, dah bohong. Kemudian guna nama Imam Bukhari, bohong. Guna nama Imam Nawawi, bohong. Orang kita, apa lagi? Kalam Nabi, Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin. Ada belaka dalam 3 tu. Memang terimalah bulat-bulat. Tetapi kadang-kadang nama tersebut hanya dipergunakan untuk untuk menarik keyakinan dan kepercayaan orang semata-mata. Sebab itulah kita hati-hati dalam isu ni. Kita kena tasabut untuk dalam kita tausik, dalam kita memastikan hadis tersebut sekurang-kurangnya ada sumber rujukan. Kemudian yang saya nak sentuh sedikit secara umum berkaitan hadis palsu. Ni gambaran secara umum, walaupun tidak secara tepat, tetapi orang namakan takrib sebagai suatu panduan yang lebih kurang. Kalau kita nak tahu hadis palsu, di antaranya ada tanda-tanda di sudut matan hadis, di sudut teks hadis. Yang pertamanya, menyalahi akidah. Menyalahi akidah. Akidah yang perkara asas di dalam akidah, yang tu memang kita boleh secara automatik kita kata palsu, kecuali dalam isu-isu yang boleh tahu itu sebab lain. Tetapi berkaitan dengan asas akidah, memang tak boleh
contohnya ada hadis, ada lagi hak lain. Itu memang satu yang daripada Rasulullah SAW. Hadis palsu, dia bercanggah dengan kajian, dengan dapatan kajian saintifik. Hakikat sains, maknanya bukan baru kaji, tetapi memang itu dah menjadi suatu keputusan yang muktamad. Ahli-ahli sains dia buat keputusan, buat kajian, memang itu sepakat. Mereka mengatakan sedemikian. Bila ada hadis yang kita jumpa menyalahi kaedah tersebut, maka kemungkinan besar hadis itu adalah hadis yang palsu. Cuma suka saya nak sebut kenyataan daripada almarhum Dr. Bukti berkaitan dengan pertembungan sains dengan Al-Quran ataupun hadis. Yang pertama, realitinya Quran tidak bercanggah dengan sains. Itu memang kita kena pegang. Quran tak bercanggah dengan sains. Hadis tak bercanggah dengan sains. Mana-mana ayat Quran ataupun hadis yang bercanggah dengan sains, dia kemungkinan kita kena lihat. Setengah orang dia kata Quran bercanggah dengan sains, sains bercanggah dengan Quran, maka kita tolak sains secara total. Tidak. Sebenarnya kita kena tengok betul ataupun tidak bercanggah. Almarhum Dr. Bukti dia kata sama ada kajian itu masih di peringkat yang pramatang, maknanya tak kajian sains itu belum tepat lagi, maka Al-Quran lebih tepat berbanding dengan kajian sains. Ataupun kajian sains itu memang dah betul, dah tepat, cuma pemahaman kita terhadap Al-Quran kurang tepat. Pemahaman kita terhadap hadis kurang tepat. Kemungkinan berlaku. Kalau Quran dengan sains ataupun hadis sahih dengan kajian-kajian sains. Jangan kita terlalu cepat. Kita nak pegang Quran, tinggal. Kita pegang Al-Quran juga dengan kefahaman yang betul. Sebab kefahaman tentang Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Quran mukjizat. Mana sepanjang masa ada kefahaman yang difahami oleh generasi yang berikutnya yang tidak difahami oleh orang yang sebelum. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkaitan dengan orang kafir yang dia ni diibaratkan ka'annam sesak nafas, ka'annama yas'adu fis sama', seumpama orang yang naik ke langit. Ulama-ulama ahli tafsir zaman dulu dia mentafsirkan apa? Dia tafsir dia kata jiwa yang tak terterang. Sekadar itu saja. Tetapi penemuan di zaman kemudian pula memang terbukti bahawa semakin kita naik, semakin tinggi daripada arah laut, oksigen semakin berkurangan menyebabkan nafas kurang. Jadi perbandingan naik ke langit itu sesak nafas memang sesak sungguh. Hakikat oleh generasi dulu. Jadi dalam bab hadis palsu tadi, petanda dia bercanggah tak boleh nak pergi terus. Quran kata A, dia kata B. Berlawan sungguh, tak boleh nak tu. Quran memang tepat, hadis memang tepat. Dari segi sanad dia, dari segi kajian dia memang tepat sungguh hadis. Tetapi kajian sains, dia baru di peringkat asas kajian ataupun belum mati. Dan hadis tu kita tak pasti lagi dia sanadnya apa tu, kemungkinan dia adalah hadis palsu. Yang terakhir berkaitan dengan tanda yang mudah kita nak tahu hadis palsu ni, melampau di dalam menceritakan kelebihan terhadap perbuatan yang sedikit, amalan yang sedikit, dan juga melampau di dalam dosa, menceritakan tentang dosa terhadap kesilapan yang terlalu kecil. Saya ambil satu contoh. Bulan Ramadan.
Kita Alhamdulillah, masyarakat kita umum dah mengetahui hadis-hadis kelebihan setiap malam tarawih di bulan Ramadan. Hadis tu tak perlu kita cari dalam mana-mana kitab. Sebab tanda-tanda cukup jelas. Tanda dia apa? Sebagai contoh, pada hari sekian, siapa yang bersemayam tarawih pada hari sekian, maka pahala dia menyamai pahala Nabi Musa. Oh, takkanlah kita boleh setarah Nabi. Itu satu benda yang orang mesti kata muma'ul, mana tak masuk akal. Kita dapat menandingi para anbiya Allah Subhanahu alaihi wassalatu wassalam. Jadi itu di antara contohnya. Ataupun tentang dosa. Sebagai contohnya, sesiapa yang kencing berdiri, sekali dalam hidup dia kencing berdiri dan dia tak bertaubat kepada Allah Ta'ala, nescaya dia diazabkan di dalam kubur dengan azab yang begitu dahsyat. Itu suatu yang tak menasabah. Tak menasabah, sedangkan dia bukanlah suatu dosa yang besar. Perbahasan tentang kencing diri ini pun ulama tidaklah meletakkan sampai tahap haram, kerana Rasulullah SAW pernah suatu ketika kencing diri. Takkanlah kita nak kata Rasulullah akan diazabkan kerana pernah sekali kencing diri. Itu di antara tanda-tanda hadis palsu. Cuma hadis-hadis ni dari sudut tausik lagi, dari sudut kita nak memastikan kesahihan hadis ni juga, kita perlu kita tak boleh nak telan bulat-bulat hadis yang kita jumpa dalam kitab. Yang ni bukan saya kata. Walaupun pengarang kitab tersebut seorang yang muktabar, seorang yang hebat, seorang yang memang jauh langit dengan bumi kalau nak banding dengan kita. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bukan Ibn Hajar Al-Asqalani, yang tokoh hadis tu. Tokoh hadis memang layaklah dia, memang menasabahlah dia cakap begitu. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tahu tokoh mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i, Ibn Hajar dengan Imam Ramli ini memang dua orang tokoh yang sangat-sangat besar. Ibn Hajar Al-Haytami, dia ada kitab dia Fatwa Hadithiyah. Fatwa berkaitan dengan hadis. Dia kata tidak sepatutnya, mafhum kenyataan dia, tidak sepatutnya kita beriktimat, kita bergantung dengan hadis-hadis yang semata-mata apabila kita jumpa ia wujud di dalam kitab-kitab fiqh ataupun kitab-kitab tasawuf. Kerana kemungkinan pengarang-pengarang dia tersalah masukkan yang bukan hadis, dan mereka menyangka itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenyataan itu kenyataan yang insaf daripada seorang tokoh. Walaupun dia seorang tokoh fiqh, dia bergerumang siang malam dengan fiqh, tetapi dia juga menasihati kita supaya kitab-kitab fiqh sekalipun, kitab-kitab tasawuf sekalipun, tokoh yang hebat sekalipun, kita jangan telan bulat-bulat bila mereka mengatakan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada poin yang kedua. Tadi yang pertama, cara macam mana kita nak dapatkan, kita nak pastikan itu benar daripada kalam Nabi. Kesimpulannya yang pertama tadi, kita kena cari rujukan. Rujukan yang tepat. Bukannya semua kitab yang bukan hadis, itu kemungkinan berlakunya kesilapan. Sebagai contoh, dalam kitab Melayu kita juga banyak hadis-hadis palsu yang belum ada lagi khidmat yang sepatutnya. Sebagai contoh, Yawaqit wal Jawahir, banyak hadis palsu, dan lain-lain lagi. Mana kewujudan hadis dalam kitab-kitab itu kita tak boleh nak iktimad lagi. Yang kedua, interaksi kita dengan hadis iaitu fahmul hadis. Tadi kaedah kita nak dapat macam mana
adakah betul itu kalam Nabi? Dari sudut kefahaman hadis yang kedua ni, anda tengok dari segi lugah hadis, bahasa hadis, semata-mata lugah tidak memadai. Perlu kepada kefahaman tajuk ataupun istilah yang digunakan di dalam hadis tersebut. Kerana dalam bahasa Arab ni ada dari sudut lugah, dia ada dari sudut istilah. Sembahyang, solat sebagai contoh dari sudut lugahnya doa. Tetapi dari sudut istilahnya perbuatan yang bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Begitu juga istilah-istilah dalam hadis, ada yang kita tak boleh nak terjemah dengan zahir lugah. Tetapi dia ada maksud yang tersendiri. Banyaklah contoh, sebab tu kadang-kadang kita tengok dari sudut kesilapan penterjemah. Penterjemah adalah orang yang mahir dari segi lugah tetapi tidak berkecimpung di bidang hadis, maka dia akan terjemah dengan terjemahan yang silap. Itu banyak berlaku. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama hadis sendiri pun, mereka tidak merujuk semata-mata kepada kamus-kamus lughah dalam memahami hadis. Tetapi mereka merujuk kepada gharibul hadis. Kitab-kitab yang ditulis berkaitan dengan maksud kalimah-kalimah di dalam hadis. Itu perbincangan dari segi luar hadis. Kemudian, dari segi kefahaman hadis ini juga, tengok Nahu dan Saraf, atau biasalah Nahu, Saraf dari segi bahasa Arab. Kemudian dari segi uslub yang ada dalam hadis. Itu biasa untuk kita nak suatu benda yang sangat penting untuk kita memahami hadis. Kalau Quran, mungkin kita tak ada ayat yang kita tak boleh faham dalam bentuk literal. Begitulah juga hadis Nabi SAW juga ada yang kita tak boleh faham di sudut literalnya. Kalau kita tengok, nak memahami hadis, suatu benda yang tidak mudah. Sebab itulah kod-kod mana pun kita kena bergantung dengan kefahaman tokoh-tokoh yang sebelum daripada kita. Terutama ulama-ulama yang mujtahid. Ulama-ulama yang mujtahid. Kerana di dalam hadis, dia ada hadis yang zahirnya nampak macam bercanggah. Macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis yang bercanggah? Macam mana? Antara sebagai contohnya, yang bisa minal birri, puasa ketika musafir. Macam mana kita
Di antara dua hadis itu, tersebut yang zahirnya bercanggah. Sudah pastilah kita perlu
Okay, sekejap sementara ada masalah teknikal tu. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak tanya soalan, boleh ready soalan lah. Okay, insyaAllah. Baik, semua pelajar okey ke? Uh, kita sementara menanti Ustaz masuk balik tu. Tu Ustaz dah masuk dah. Baik, para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk bagaimana berinteraksi dengan hadis, topik yang bukan hanya perlu difahami oleh mereka yang berada dalam kuliah dakwah ataupun apa-apa juga kuliah lah. Sebenarnya ini topik basic yang perlu diketahui oleh semua orang yang bernama umat Islam. Kerana Nabi SAW meninggalkan dua sahaja peninggalan yang berharga yang memang dikhususkan untuk umat Islam mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Bahkan dia bukan setakat manfaat untuk kita boleh baik di dunia, bahkan ia adalah untuk kebaikan kita semua di dunia dan juga di akhirat. Maka mana mungkin peninggalan ini kita hanya beranggapan orang yang berada dalam pengajian Islam, oh kena belajar. Jadi orang yang tak dalam bidang pengajian Islam tak kena belajar. Bahkan kita pula, oh saya muamalat, saya tak payah belajar pun. Oh saya ambil bahasa Arab je, saya tak perlu belajar pun. Nah tak kerana ini dua ini adalah sumber utama kita. Jadi tadi macam nampak Ustaz masuk. Tak ada ke? Okey. Oh Ustaz, silakan. Boleh? Sila Ustaz. Okey, minta maaf. Ada masalah Maaf. lain pula tadi. Okey. Okey, berkaitan dengan kefahaman hadis tadi, dan kita bincang secara apa, bila ada ta'arud, tarjih hadis dan seumpamanya, itu di antara perkara yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita zaman sekarang ni orang nak hadis sahih semata-mata, tapi orang lupa kefahaman.
Okey, Zulfah ada share dua poin yang penting yang disebutkan oleh Ustaz. Untuk cara nak pastikan kesahihan hadis, cek rujukan. Benda ni apa yang Ustaz sebut, tidak boleh semata-mata kita buka buku, terjumpa hadis, maka kita terus sebut. Tu ada hadis sebut dalam kitab. Kecuali memang kitab tu kita ada sungguh lah. Memang kita buka Sahih Bukhari, kita buka Sahih Muslim, ataupun kita buka Sunan Tirmizi. Cakap martabah ni memang kita buka, oh kita hadis. Itu mungkin tidak ada masalah. Bahkan dalam kitab hadis sendiri pun ada juga para ulama yang saring lagi. Kerana takut berlaku kata apa, kesalah silap cetak dan sebagainya. Itu kesungguhan para ulama lah dalam untuk menjaga hadis. Adapun kita secara umumnya, bila jumpa hadis, refer balik kepada kitab hadis. Maka kita jumpa dalam tulisan-tulisan, ada orang yang tulis buku kan. Sebagai contoh, kita baca kitab Apa Erti Saya Mengenal Islam, jumpa hadis. Jadi kalau kita yang sudah mengetahui tentang ilmu hadis, selayaknya kita refer dulu. Betul ke ni hadis? Cek balik kan. Ada tak? Contoh dia kata hadis ni rawahu Bukhari wa Muslim. Maka kita pun cari. Cek ada sungguh. Maka di situ kita akan lebih yakin. Itu satu. Kemudian yang kedua, kefahaman terhadap istilah-istilah hadis. Kerana dalam ilmu ulumul hadis, dia ada banyak istilah-istilah yang bukan direka-reka yang memayah-mayahkan kita, tak. Kenapalah banyak sangat istilah-istilah ni, tak. Tetapi para ulama susun untuk memudahkan kita memahami setiap daripada istilah itu apa maksud dia. Sebab tu kalau kita perasan dalam ilmu Islam, Ustaz Azmi masuk belum? Kalau Ustaz Azmi dah masuk, bagi tahu dalam ilmu Islam, kalau kita perasan, mesti akan ada ta'rif daripada segi lughah. Kemudian ta'rif daripada segi daripada aspek istilah. Dua ni mesti ada dalam ilmu Islam kan. Dalam fiqh ada, dalam hadis ada, dalam apa juga cabang ilmu mesti ada dua ni. Maka kenapa para ulama setiap kali nak terangkan sesuatu mesti akan sebut daripada aspek bahasa, daripada aspek istilah. Kenapa? Jadi sebagai contoh kan, apa yang difahami oleh orang Arab waktu jahiliah sebelum Islam datang tentang maksud Allah kan. Orang jahiliah pun sebut Tuhan mereka sebagai Allah kan, kerana memang dia ada dalam bahasa Arab. Dia orang sebut Allah. Tetapi apa yang mereka maksudkan daripada Allah adalah berbeza daripada apa yang sepatutnya mereka faham. Tu Ustaz Azmi ada dah. Ada Ustaz? Nampak tadi. Okey. Sila, Boleh dengar? Boleh. Ustaz off video Okey, anak off video. Try dulu Ustaz. Okey, anak minta maaf lah. Biasanya anak 2 jam ataupun sejam setengah tak ada masalah. Hari ni dia berona sikit orang kata. Mari. InsyaAllah. Okey. Kita sambung yang tadi berkaitan dengan kefahaman hadis. Yang paling penting kita mengikut ada satu kaedah yang dinamakan kaedah usul fiqh. Dalam Sahih Bukhari pun ada hadis yang tidak diamalkan oleh semua ulama. Hadis sahih. Dan dalam masalah yang berbeza pula, ada hadis yang dhaif yang diamalkan oleh semua ulama. Kalau kita nak tengok yang ni, nak kita rasa pelik sikit, kita tengok dalam sahih dalam Jami' Tirmizi. Jami' Tirmizi, Imam Tirmizi kata bila dia keluarkan satu-satu hadis, kadang-kadang dia kata apa? Dia kata hadis ini diamalkan oleh tokoh sekian dan disanggahi oleh tokoh-tokoh sekian. Pelik tokoh hadis menjagahi hadis, tetapi ada
sebab-sebab dia, ada kaedah-kaedah usul fiqh menyebabkan dia beramal dengan hadis yang lain daripada hadis yang disebutkan tadi. Kesimpulan dalam isu ni, kita ambil kenyataan Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad ni dia dinamakan muhaddithul fuqaha, tokoh hadis di kalangan ahli fiqh, dan dia juga faqihul muhaddithin, ulama fiqh, ahli ijtihad di kalangan ahli hadis. Dia kata apa? Dia kata kalau seorang ada kitab yang dikarang yang menghimpunkan kenyataan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di sana perbincangan tentang perbezaan pandangan sahabat-sahabat Nabi, dia tak boleh lagi beramal dan mengambil hukum secara zahir daripada kitab tersebut, sehingga dia bertanyakan ulama. Barulah teknik pengamalan dia terhadap hadis tersebut benar. Dan Imam Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah pernah menyebut bahawa berkaitan dengan hadis ini, at-taslimu lil fuqaha salamatu fid din. Kita menyerahkan kepada ulama-ulama yang berijtihad, itu lebih selamat dalam agama kita. Dan dia juga pernah menyatakan bahawa hadis merupakan suatu bahan yang menyebabkan seseorang jadi sesat, kecuali bagi fuqaha, bagi orang yang memahami kaedah-kaedah nak mengeluarkan hukum daripada hadis. Sebab itulah kenyataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kadang-kadang orang silap faham. Imam Syafi'i pernah menyatakan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Bila sahlah hadis, maka itulah mazhab aku. Kenyataan ini sebenarnya bagi orang yang memahami kaedah mengeluarkan hukum dalam hadis, bukan bagi orang awam. Bagi orang awam, kalau kita nak guna kaedah Imam Syafi'i ini menyebabkan mungkin orang awam jadi berterabur sekali kefahaman dia. Dah kalau ada hadis yang bercanggah, zahir dia bercanggah, nak buat macam mana? Jadi mereka tidak ada satu kaedah yang khusus. Jadi kenyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan waraknya Imam Syafi'i, dan apa ijtihad Imam Syafi'i, cuba sedaya upaya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya dia buka ruang kepada orang awam untuk nak berijtihad, untuk nak beramal dengan mana-mana hadis secara sembrono begitu saja. Dan yang terakhir berkaitan dengan tatbiq, berkaitan dengan amalan kita terhadap hadis. Mudah ceritanya, amalan kita terhadap hadis ini mestilah mengikut waqi', mengikut realiti. Mengikut realiti, yang mana yang perlu kita utamakan, yang mana yang sesuai dengan amalan kita, dengan keadaan kita, yang tu yang perlu kita amalkan. Tak semestinya hadis tersebut hadis sahih yang diijtihadkan oleh ulama boleh kita amalkan. Kita amal sesuai pada masa ataupun pada zaman kita. Kadang-kadang pada zaman kita ni lebih sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Sebagai contoh, ada hadis sahih yang menyatakan bahawa Nabi SAW pernah mengenakan hukuman qisas kepada seorang Yahudi. Seorang Yahudi dikenakan hukuman qisas. Memang hadis tersebut difatwakan oleh para ulama, tetapi ada di sana fatwa-fatwa ulama yang walaupun dari segi perbahasan ta'arud, perbahasan tarjih mazhabnya, pandangan ini tidak begitu kuat, dan dalil dia pun tidak begitu kuat, tetapi dia lebih sesuai dengan realiti semasa kita. Apa dia? Mereka mengatakan bagi orang yang bukan Islam, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Mana boleh diberi pilihan kepada non-muslim sama ada nak ikut hukum Islam ataupun sebaliknya. Jadi dalam realiti kita, mahkamah syariah hanya boleh berhukum, menjatuhkan hukuman kepada muslim saja. Jadi lebih tepat, lebih sesuai untuk kita amalkan pandangan yang kedua tadi. Sebab itulah almarhum Tok Guru Aziz pernah, ketika saya duduk di Mesir dulu, orang tanya Tok Guru,
bagaimana, walaupun ini masalah fiqh tetapi dia ada kait dengan hadis. Kerana khilaf fiqh juga banyak berpunca daripada perbezaan pemahaman terhadap hadis. Orang tanya Tok Guru Aziz, bagaimana Tok Guru menguruskan Kelantan? Adakah ikut pandangan Imam Syafi'i semata-mata ataupun Tok Guru pilih pandangan yang paling rajih di kalangan mazhab? Jawab Tok Guru satu jawapan yang cukup menarik dan jawapan yang tidak dijangka juga oleh sebahagian kami. Tok Guru kata apa? Ambo mengetah Kelantan ikut apa yang sesuai dengan rakyat Kelantan. Maknanya, walaupun pandangan tersebut tidaklah begitu kuat, tapi masih dalam ruang lingkup ijtihad, yang tu Tok Guru pilih. Tok Guru pilih pandangan tersebut itu berdasarkan realiti dan waqi'. Sebab itulah kalau kita nak ikut hadis semata-mata tanpa kita mengikut waqi', kita jumpa hadis walaupun hadis tersebut boleh dibincangkan lagi, dia ataupun masih dalam ruang ijtihad lagi, tapi kita terlalu keras sangat tanpa mengikut waqi', kita juga telah melakukan satu kesilapan. Ada satu pesanan daripada Rasulullah SAW, walaupun pesanan ini diriwayatkan dengan hadis dhaif, tapi sebagai peringatan untuk kita. Dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi menyatakan wadhi'ul ilmi fi ghairi mahallih ka muqallidil khinziri al-jawhar wal lu'lu'. Orang yang meletakkan ilmu tak kena pada tempat, seumpama orang yang mengalungkan babi, mengalungkan khinzir dengan permata-permata dan mutiara-mutiara. Jadi kita dalam hadis ini, kita nak amal kena ikut realiti. Selagi mana perkara tersebut masih dalam ruang ijtihad. Itulah sepintas lalu pembentangan, kerana anak ni lebih suka kepada perbincangan sebenarnya. Dari sudut pembentangan ni tak berapa nak tersusun sebagaimana yang sahabat-sahabat dengarlah tadi. Jadi itu cukup setakat tu pusingan yang pertama ini. Kalau ada soalan, bolehlah kita bincang. Wallahu a'lam. Mana moderator tak ada ni? Ada ke? Ada. Jadi sobat-sobat ada soalan? Boleh dibuat melalui chat ataupun teruslah. Kalau gitu. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Sebaiknya kalau kita nak belajar hadis, boleh ke kita terus mengaji ataupun kita kena baca Sahih Bukhari dulu? Apa maksud mengaji tu? Mengaji atau Sahih Bukhari yang nak korang faham tu? Maknanya boleh terus mengaji hadis tu ataupun kita kena baca Sahih Bukhari dulu Ustaz? Baca sendiri. Baca sendiri. Okey, soalan yang menarik. Yang pertama sekali yang nak sebut, Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih, tetapi level pengajian dia agak high class. Jadi kalau kita baru nak belajar hadis, saya cadangkan bukannya Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sesuai dengan orang yang baru nak berjinak-jinak dengan hadis. Cuma dia lebih kena pilih kitab yang lebih kitab hadis yang lebih rendah lagi. Mulalah dengan Riyadhus Shalihin, kemudian boleh naik kepada Umdatul Ahkam. Yang tu yang lebih tepat dengan kemampuan. Kalau terus naik kepada Sahih Bukhari itu
mungkin agak memeningkan ataupun kefahaman terhadap Sahih Bukhari ini agak sukar. Bahkan di antara 6 kutubus sittah, nak faham Sahih Bukhari agak lebih mencabar berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Jadi dari segi ijtihad Imam Bukhari juga agak sangat mendalam. Jadi kita bagi orang awam ni, kalau kita nak mengaji Sahih Bukhari, mestilah dengan guru yang yang bagi penerangan sesuai dengan tahap kita. Ada bab-bab dalam Sahih Bukhari itu tak jadi masalah sangat. Kalau macam bab ilmu, kitabul ilmi, bab ilmu apa tu, itu tidak berat sangat. Tapi bila masuk bab hukum, Imam Bukhari agak dari sudut uslub dia, dari sudut tarajim dia, suatu yang agak mencabar, yang saya rasa tidak sesuai dijadikan kitab pengajian bagi peringkat awal dalam ilmu hadis. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawapan. Lepas tu dekat ruangan chat ada soalan. Adakah orang yang tersilap sehingga menimbulkan hadis palsu mendapat dosa yang besar atau dia dimaafkan? Okey. Jelas tak? Jelas. Apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustaiku dengan sengaja, maka sediakanlah tempatnya dalam neraka. Jadi Nabi menyatakan dosa yang besar ini dengan syarat muta'ammidan, dengan disengajakan. Kalau tidak disengajakan, itu dimaafkan. Tak sengaja, tersasul, itu biasa. Bahkan yang tersasul ini bukannya tokoh-tokoh, bukannya orang biasa, tetapi tokoh-tokoh hadis yang besar pun kadang-kadang ada tersasul, tersalah memasukkan hadis palsu di dalam kitabnya. Cuma kita kena upgrade lah ilmu kita. Maknanya kita kena buat sedikit penyelidikan, kajian terhadap nas hadis tersebut. Kalau zaman sekarang ni, kita boleh guna laman Durar Saniyah untuk kita buat carian terhadap hadis. Itu di antara yang kita boleh manfaatkan laman tersebut. Dengan begitu mudah untuk kita dapatkan hadis. Dan kita dapat tengok penilaian ulama terhadap status hadis tersebut. Kita tarik apa tag hadis tersebut, kita akan jumpa. Kalau ada hadis, kita akan jumpa daripada kitab mana, dan komentar-komentar daripada ulama terhadap hadis tersebut kita akan dapat. Itu di antara yang kita boleh manfaatkan. Okey, soalan seterusnya, kitab ulum hadis yang paling ringan untuk mereka yang baru ingin memahami ilmu ini. Saya tengok kitab yang paling di antara kitab yang ringan, yang mudah, kalau di kalangan ulama-ulama yang terdahulu, ada Baiquniyah, matan Baiquniyah, tetapi dia dalam bentuk syair yang mungkin agak menyukarkan kita. Tetapi ada kitab Al-Muqizah Imam Az-Zahabi. Tapi yang moden, ringkas, ada kitab yang dikarang oleh Syed Abdul Majid Ghawri, dan dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Ringkasan ilmu hadis, Syed Abdul Majid Ghawri. Iaitu di antara kitab yang asas. Okey, soalan seterusnya, sebahagian masyarakat mengatakan tidak salah menyebut hadis palsu selagi maksudnya baik dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Apakah pendapat ini diterima, Ustaz? Okey, berkaitan dengan hadis palsu, kita tak sepakat, ulama menyatakan tidak boleh kita menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang tak boleh. Tetapi kita nak ambil fakta tersebut berdasarkan
perkara-perkara yang lain tanpa kita menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tak jadi masalah. Bahkan kadang-kadang dia merupakan fakta perubatan. Ahli-ahli perubatan lama Arab, mereka ada kajian-kajian, ada amalan-amalan perbuatan dia yang bagus untuk kesihatan, tetapi yang salah sandarkan kepada Rasulullah. Tak boleh kata itu hadis, tetapi walaupun fakta-fakta yang betul. Sebab itulah hadis palsu kita tak boleh nak sandar kepada Rasulullah walaupun maknanya betul. Makna betul tepat dengan realiti sekalipun, kalau itu bukan kalam Nabi, tak boleh sama sekali kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh terangkan dengan lebih jelas berkenaan hadis yang Ustaz kongsikan last tadi, berkenaan kalungkan khinzir dengan permata. Maksud dia ada di sana hadis-hadis yang ataupun hadis-hadis dan ilmu yang tak sesuai kita dedahkan kepada semua lapisan masyarakat. Kita sebagai golongan student peringkat diploma, peringkat degree ni, kita agak lebih terbuka. Kita dah melalui satu tahap pengajian. Jadi bagi orang yang awam yang tak pernah lalu tahap pengajian yang sebagaimana kita, memang kita tak sesuai kita nak dedahkan segala-galanya kepada mereka. Anak kita anak perempuan kita yang berumur 5-6 tahun, kita hanya dedahkan hukum hakam berkaitan dengan solat, cara solat, bacaan solat sebagai contohnya. Tapi kalau 6-7 tahun kita dedahkan hukum berkaitan dengan jima', perkara yang dihalalkan ketika jima', apa yang tu suatu benda yang seumpama mengalungkan khinzir, permata-permata di leher khinzir. Berapa banyakkah banyak pula soalan ni. Betulkah mengaji sekadar membaca ibarat belajar dengan syaitan? Okey. Sebenarnya asas pada pengajian mestilah berguru. Cuma berguru pula, saya nak sebut juga, kadang-kadang sahabat kita tersilap. Dia kira asal berguru dengan guru besar macam mana sekalipun, dia dah kira guru. Tapi berguru dengan guru yang kita boleh memahami. Sebagai contoh, kalau pergi kepada guru yang hebat, tapi kita tak faham apa perbincangan dia, mungkin berlaku silap faham. Sebab itulah perlu kita berguru dengan guru yang mengajar tahap yang sesuai dengan kita, barulah kita tak tersilap. Kalau sekadar membaca saja, membaca banyak membantu kita untuk mendalami ilmu. Tetapi tanpa guru, kena ada juga guru sebagai asas kepada kita, yang membimbing kita. Sebagai contohnya, kalau kita dah belajar peringkat degree, kemudian kita nak menyambung lagi, kita nak mengkaji lagi, kita baca sendiri, hak tu tak jadi masalah. Kita dah ada asas-asas untuk kita mendalami ilmu. Tidaklah semestinya semua kitab tu mesti berguru. Kitab sebagai contohnya, kitab Sahih Bukhari tak berani nak baca sebab tak berguru lagi. Sahih Muslim dah berguru dah, Sahih Jami' Tirmizi dah berguru dah, tapi Sahih Bukhari tak berani nak baca kerana tak pernah mengaji guru. Tu tak betul. Boleh kita membaca. Berapa banyakkah hadis yang perlu kita tahu atau ambil tahu sebagai orang Islam? Jadi tidak ada kenyataan daripada yang saya jumpa, ulama menetapkan berapa hadis yang perlu kita hafal, yang perlu kita tahu. Tetapi ulama menyimpulkan kita sebagai orang Islam, kita perlu mengetahui asas-asas agama yang dinamakan fardu ain. Fardu ain itu adalah kesimpulan yang diambil daripada nas-nas hadis, dan nas-nas daripada Quran, hadis ataupun ijma' dan qiyas dan lain-lain. Yang tu je. Jadi bilangan hadis berapa kita kena hafal, kena tahu, tu tidak ada angka yang saya jumpa. Apakah cara yang terbaik bagi orang awam memahami hadis-hadis dalam bentuk majaz, Allah ketawa, berlari dan lain-lain? Bagi orang awam, tak salah kita mentakwilkan hadis tersebut. Allah ketawa, kita takwilkan bahawa Allah redha.
Allah berlari maknanya Allah terlalu menyukai orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak salah untuk kita mempermudahkan bagi orang awam. Kalau kita untuk diri kita, kita nak meyakini, kita nak hanya serah makna dia kepada Allah Ta'ala, serah makna dia kepada Nabi, waktu tak jadi, waktu yang terbaik. Cuma yang salah dalam isu ni, dua aliran. Aliran musyabbihah yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah Ta'ala ketawa seumpama orang manusia ketawa. Allah Ta'ala ada muka seumpama muka manusia. Yang tu aliran yang salah, dinamakan musyabbihah. Yang kedua, mu'attilah, menolak terus hadis-hadis dan ayat-ayat yang mutasyabihat seumpama ni. Jadi ahli sunnah dia ada dua aliran, iaitu aliran yang menyerah kepada Allah Ta'ala, tafwid, serah. Tapi aliran yang kedua, aliran yang takwil ini lebih sesuai untuk orang awam. Sebut dalam hadis, aku tinggalkan dua perkara tak akan sesat, iaitu kitab Allah dan sunnah. Sebenarnya sunnah di situ apa maksudnya, Ustaz? Sunnah di situ iaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu hadis Nabi lah. Hadis Nabi, amalan Nabi, perbuatan Nabi, sirah Nabi. Itu yang perlu kita pegang. Di manakah tempat terbaik untuk belajar hadis dalam dan luar negara? Yang tu saya tak boleh nak katalah tempat yang mana yang terbaik, kerana setiap tempat ni dia ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Fokus begini, dia kurang yang lain. Fokus ni begini, dia ada kurang. Itu memang tak boleh nafikan. Ustaz, adakah Wahabi menolak hadis Nabawi, dan macam mana kita nak tahu bahawa dia ni fahaman Wahabi dalam menyampaikan hadis? Okey, pertama sekali, Wahabi, golongan yang dinamakan Wahabi, mereka tidak tolak hadis. Cuma mereka kebiasaannya agak syadid berkaitan dengan hadis dhaif. Mereka seolah-olah meletakkan hadis dhaif hampir sama dengan hadis palsu. Itu saja. Kalau tolak secara total hadis dhaif itu, kebanyakannya aliran yang keras yang dibawa oleh Syekh Albani di antaranya. Ada pun ulama-ulama yang lain, salafi yang lain, kebanyakan termasuk ulama-ulama hadis yang salaf yang awal dahulu, kebanyakannya mereka menerima hadis dhaif dalam fadail a'mal, bahkan ada yang menerima di dalam hukum hakam pun boleh. Apakah pendapat terbaik yang perlu dipegang dalam bab status kedudukan ibu ayah Nabi? Berkaitan ibu ayah Nabi SAW, merupakan isu yang hangat sehingga berlakunya perbalahan di sana dan di sini. Ada hadis secara jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Nabi menyatakan, bila ditanya oleh seorang, Nabi menenangkan perasaan seseorang yang bertanyakan baginda tentang kedudukan ayah dia. Nabi mengatakan, ayah aku dan ayahmu di dalam neraka. Ada ulama mengatakan berdasarkan zahir hadis ini, ayah dan ibu Nabi di dalam neraka. Tetapi ayat Al-Quran lebih jelas lagi. Allah Ta'ala menyebut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan seorang sehingga diutuskan Rasul. Jadi ayah Nabi ini dan ibu Nabi wafat sebelum Nabi menjadi Rasul lagi. Mereka menjadi ahli fatrah yang tidak akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan ulama berpegang dengan pendapat ini. Kedua ibu bapa Nabi selamat. Dia termasuk daripada ahli fatrah, orang yang tidak sempat dengan mana-mana Nabi. Itu pendapat yang paling kuat. Cuma yang mengatakan ibu dan ayah Nabi ini dalam neraka, antaranya pandangan Ibnu Taimiyah yang ada sandaran dia, walaupun sandaran ini ditakwilkan oleh kebanyakan ulama. Cuma yang dalam isu ni kita tak boleh nak terlalu tu sangatlah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang saya tengok terlalu
ada golongan yang terlalu melampau. Apabila ada orang mengatakan ayah Nabi dan mengaku, oh dia ni tak hormat langsung Nabi. Orang tak hormat Nabi jadi kafir. Tu suatu tuduhan yang agak melulu. Kerana kalau kita tengok perbahasan ulama yang menyatakan ayah Nabi di dalam neraka sekalipun, mereka berpandukan kepada hadis Nabi. Mereka tak sanggup nak takwil hadis Nabi tersebut. Itu. Cuma ulama-ulama lain, kenapa mereka mentakwilkan hadis tersebut? Kerana tak lain dan tak bukan ada ayat Al-Quran yang menyatakan ahli fatrah selamat. Cuma ada satu hadis yang menyatakan Allah Ta'ala menghidupkan semula ayah dan ibunda Nabi selepas daripada Nabi menjadi Rasul untuk beriman dengan Nabi dan kemudian diwafatkan. Itu adalah hadis yang dipertikaikan kesahihannya, bahkan sebahagian besar ulama menyatakan palsu. Okey, itulah soalan-soalan daripada mesej yang ada di sini. Okey, ada lagi? Ada lagi soalan pada sahabat-sahabat? Ibnu Hazmin, Ha. kedudukan beliau dalam status periwayatan hadis. Ibnu Hazmin, kedudukan beliau Dalam periwayatan hadis. Okey. Ibnu Hazmin rahimahullahu ta'ala salah seorang tokoh yang tidak kurang hebatnya di dalam ilmu hadis. Bahkan beliau juga banyak ijtihad beliau, di antaranya ijtihad dalam kitab beliau Al-Muhalla. Cuma Ibnu Hazmin ni dia ada juga banyak banyak suzul dia. Banyak fatwa-fatwa yang agak ganjil yang menyalahi ulama-ulama yang lain. Sehingga ulama-ulama meletakkan dia ni seorang yang kecanggahan beliau dengan pandangan ulama lain tidak dikira khilaf. Maknanya masih dikira ijma'. Kalau ulama lain sepakat berkata demikian, tapi Ibnu Hazmin mengeluarkan satu kenyataan yang berbeza, khilaf dengan Ibnu Hazmin, khilaf dengan Daud Zahiri, tidak diambil kira sebagai khilaf yang muktabar. Berkaitan dengan hadis, memang beliau banyak berkecimpung dengan ilmu hadis, tetapi antara kelemahan-kelemahan beliau di dalam ilmu hadis, beliau tidak mengenali Imam At-Tirmizi. Sehebat Imam Tirmizi pun beliau tidak mengenali. Beliau kata nama Tirmizi ini seorang yang tidak wujud. Itu antara kelemahan Imam Ibn Hazmin. Dan kalau kita tengok di Mesir ataupun tokoh-tokoh ulama-ulama Azhar dulu, mereka sering mengingatkan agar kitab Muhalla Ibn Hazmin tidak dijadikan panduan, kerana di sana banyak pandangan-pandangan yang agak pelik, pandangan agak syadz. Tapi mutakhir ini ada tokoh-tokoh yang terlalu berminat dengan Muhalla. Di Malaysia kita ni pun ada tokoh-tokoh yang sikit-sikit sebut kitab Muhalla. Bahkan penilaian beliau terhadap hadis juga ada banyak juga kadang-kadang berbeza dengan tokoh-tokoh hadis yang lain. Ana bagi satu contoh berkaitan dengan hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam bentuk mu'allaq. Sebenarnya bukan mu'allaq, ada sanad yang muttasil terhadap hadis tersebut. Hadis tentang pengharaman alat muzik. La yakunanna fi ummat la yakunanna qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Kaitan dengan hadis ni, Ibnu Hazmin kata hadis yang tidak sahih. Jawapan kepada kenyataan Ibnu Hazmin ini disebut oleh Ibnu Salah di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah, dan lain-lain lagi menyatakan bahawa Ibnu Hazmin tidak teliti di dalam meriwayatkan hadis ini. Dalam mengkaji hadis ini dia tak teliti, sedangkan hadis ini adalah hadis sahih yang mempunyai jalur-jalur riwayat yang sahih. Daripada sini juga, sebab itulah fatwa Ibnu Hazmin berkaitan dengan alat muzik. Semua alat muzik adalah halal
Dan ini bercanggah dengan mazhab 4. Itu sedikitlah berkaitan dengan Ibn Hazmin. Walaupun secara umumnya beliau adalah tokoh yang berkecimpung di bidang hadis, tetapi tidak sunyi daripada kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan, bahkan kesilapan yang menyalahi jumhurul ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak apa, boleh tanya. Kontroversi pun tak apa. Ada satu lagi soalan. Saya rasa yang ni last kot untuk soalan pagi ni. Adakah orang yang tidak sempat dengan mana-mana Rasul tidak akan masuk neraka dan atau syurga? Di dalam ayat Al-Quran ada menyebut sebagaimana yang saya sebut tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami mengazabkan seseorang sehingga kami utuskan rasul. Jadi dalam perbahasan akidah juga menyatakan bahawa orang yang tak sampai dakwah dimaafkan oleh Allah Taala. Dalam kitab Jawharatul Tauhid dia ada menyatakan bahawa mereka ini golongan yang najun, yang selamat. Yang selamat daripada neraka. Bila selamat daripada neraka, pilihan yang lain tidak ada melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak mengazabkan seseorang bila selagi tidak diutuskan rasul. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan mereka adalah golongan yang najun, yang selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Kalau tak ada, ana bagi ucapan penutup lah. Ada lagi? InsyaAllah boleh. Tak ada. Okey, jazakumullah khairan katsira kepada penganjur. Ana ucapkan dan ana minta maaf lah. Kerana yang pertama sekali gaya bebas. Yang kedua, internet agak putus-putus pagi tadi. Ni sekarang ni clear pula nampaknya. Jadi tak menentu kadang-kadang. Jadi minta maaf lah ke. Jadi itulah spirit lalu perbincangan yang insya-Allah kita doakan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan kalau ada apa-apa kemuskilan yang kemudian daripada sahabat-sahabat boleh hubungi ana. Insya-Allah kalau dalam soal jawab berkaitan dengan isu hadis ni ana agak beri keutamaan sedikit kepada isu-isu hadis berbanding dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Jadi terima kasih kepada penganjur, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih dan jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Razmi atas perkongsian ilmu dan juga komitmen yang telah diberikan untuk sama-sama kita luangkan masa bersama warga Kuizem, insya-Allah. Okey.